Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mesra. Nampaknya lama Cikgu Shima tidak membuat video, menghasilkan video PDP sejak kelas kita bermula secara bersuamuka. Jadi pada hari ini video Cikgu Shima lebih kepada uh, teknik menganalisis soalan esei tidak berformat untuk pelajar semester 1 dan pelajar ulangan. Setelah melihat video yang lepas tu sesi kelas dalam talian yang lepas berkaitan tentang esei menulis esei tidak berformat ini, ada yang perlu ditambah baik, ada yang perlu ditambah maklumatnya. Jadi hari ini video ini akan berfokus teknik menganalisis soalan esei dan cara menulis pendahuluan. Semoga perkongsian ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh pelajar semester 1 dan ulangan semester 1. Kita tengok dulu soalan ini. Ini ialah soalan dalam modul Bahasa Melayu 910-1. Soalannya ialah kita baca soalan. Dia punya arahan tu baca soalan kemudian fahamkan soalan. Cikgu Shima baca dahulu. Kemalangan jalan raya berpunca daripada kecuaian pengguna jalan raya. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat ini? Soalan ini ringkas tetapi jelas. Okey, jadi kita akan gunakan teknik IFT. Apa teknik IFT? Teknik IFT ini ialah isu. Kita kenal pasti dulu isu yang ada dalam soalan tersebut. Kemudian isu di sana kita boleh nampak isu kemalangan jalan raya. Warna kuning. Kemudian F itu ialah fokus soalan. Okay, kalau kita lihat, fokus soalan ini ialah satu sahaja, iaitu punca atau faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ini. Jadi satu faktor dinyatakan dalam soalan itu, iaitu kecuaian pengguna jalan raya. Jadi soal T itu ialah tugasan soalan. Tugasan soalan ini, inilah yang perlu dikuasai atau difahami oleh pelajar. Apa sebenarnya kehendak soalan bagi tugasan soalan sejauh manakah? Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat ini? Macam mana menjawab soalan seperti ini? Kita tengok lagi slide yang seterusnya. Ini penting. Dalam soalan bahasa Melayu ni, modul ini bukan soalan STPM. Ini ialah soalan modul kan? Soalan modul ya. Kita padam dahulu. 910 memang betul soalan modul. Jadi kalau kita lihat soalan modul ini, kemalangan jalan raya kemalangan jalan raya berpunca daripada kecuaian pengguna jalan raya. Sejauh manakah anda bersetuju? Jadi kalau kita lihat sejauh mana tadi ini ialah tugasan soalan kan. Kalau tugasan soalan kita warnakan hijau supaya pelajar tidak keliru. Sejauh manakah ini ialah pelajar tu perlu menetapkan pendirian. Dia kena tetapkan pendirian. Jadi ada 3 pendirian di sini. Satu, hanya membincangkan satu puncak sahaja. Rujuk balik soalan tu. Sikap cuai pengguna jalan raya yang menjadi faktor atau puncak kemalangan. Atau pilihan kedua, Roman 2, hanya membincangkan faktor puncak kemalangan. Yang menjadi puncak kemalangan. Faktor saja dia hurai. Semua faktor. Faktor lain. Maknanya di sini kalau pemahaman cikgu ni, faktor yang ada di dalam ini ada faktor lain lagi yang menjadi puncak. Bukan ada faktor lain. Faktor kecuaian pengguna jalan raya sahaja yang difokuskan. Jadi tidak ada puncak yang lain. Sebab kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab pilihan ketiga itu iaitu membincangkan faktor lain tetapi pada masa yang sama tetap menguraikan punca yang sedia ada dalam arahan soalan. Jadi di sini pelajar kena bijak memilih pendirian.
Okey, contohnya kalau pelajar hanya membincangkan satu puncak, iaitu sikap cuai pengguna jalan raya yang menjadi faktor punca kemalangan, kita takut nanti pelajar mungkin isi akan jadi berulang-ulang. Ah, Sikap cuai pengguna sahaja. Sedangkan secara realiti kita tahu mesti ada faktor lain yang menyebabkan kemalangan tersebut. Jadi kalau memilih pendirian Roman II hanya membincangkan faktor atau puncak kemalangan sahaja, dibimbangi nanti pelajar terus memberi puncak puncak lain saja tanpa membincangkan punca yang ada dalam kehendak soalan itu. Manakala kalau pelajar memilih Roman 3 membincangkan faktor lain, tetapi pada masa yang sama tetap menghuraikan punca yang ada dalam arahan soalan. Jadi di sini seolah-olahnya kalau pilihan pelajar Roman 3, okey, maka pelajar perlu dalam perenggan kedua itu, terangkan dahulu puncak daripada kecuaian pengguna jalan raya. Itu isi dia. Hurai itu sebagai isi pertama dalam perenggan kedua. Jadi dia akan jadi huraian yang panjang lah. Selepas itu dalam perenggan ketiga, keempat barulah dihuraikan puncak-puncak yang lain. Jelas? Okey, kita tengok pula contoh pendahuluan yang mantap. Mantap ni. Apa maksud mantap ni? Mantap ni di sini ialah yang membolehkan pelajar itu dapat mendapat 3 markah. Kalau kurang mantap, mungkin dapat 2 markah. Kalau lagi huraian tu tidak jelas, tiada takrib, tiada isu, tiada fokus soalan, boleh jadi pelajar mendapat 1 markah. Okay, kita tengok. Cikgu Shima sudah warnakan warna kuning untuk merujuk isu, warna ungu untuk untuk definisi konsep. Manakala kalau untuk biru itu ialah fokus soalan. Okay, kita tengok di sini. Contoh pendahuluan mantap. Okay. Cikgu mulakan dengan isu. Apa isu dia ni? Laporan tentang kemalangan jalan raya di negara ini kerap dipaparkan di media massa. Maknanya laporan isu kemalangan jalan raya ini telah menjadi isu dan dilaporkan dalam media massa. Okay. Kemudian tanpa berbasi-basi, pelajar terus memberikan takrif atau definisi konsep. Kemalangan jalan raya ditakribkan sebagai kemalangan yang mengakibatkan kerosakan kenderaan, kecederaan dan kematian terhadap manusia atau haiwan. Manusia memanglah haiwan, terlanggar haiwan, memanglah haiwan tu cedera, haiwan tu mati. Kita boleh nampak di jalan raya. Kemalangan yang berlaku di jalan raya lazimnya, okay, kita tengok sana, lazim kita betulkan, lazimnya melibatkan perlenggaran antara kenderaan atau perlenggaran antara kenderaan dengan pejalan kaki. Ini takrif. Kemudian terus kepada huraian lagi. Peningkatan kes kemalangan di negara ini telah menimbulkan kebimbangan. Seolah-olahnya kita masukkan kesan. Sesetengah pendapat menyatakan bahawa kebanyakan kes kemalangan jalan raya berpunca daripada sikap cuai sesetengah pengguna. Kita ambil fokus soalan itu. Itu punca. Dan dia terus berikan faktor iaitu sikap cuai sesetengah pengguna. Oleh sebab pelajar memilih pendirian ketiga, Roman 3, maka ada di sana penanda wacana tentangan. Walau bagaimanapun, kita tidak dapat menafikan bahawa terdapat faktor lain
berlakunya kemalangan jalan raya. 86 patah perkataan. Ingat, apabila menulis pendahuluan bagi soalan sejauh mana dan pelajar telah memilih atau menetapkan pendirian Roman 3, iaitu setuju. Tetapi setuju bahawa memang kemalangan berpunca daripada sikap cuai sesetengah pengguna. Tetapi pada masa sama, pendirian pelajar menjelaskan bahawa ada faktor lain yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Bila kita ingin menyatakan ada faktor lain, jangan lupa menggunakan penanda wacana tentangan. Okey, begitulah cara menulis pendahuluan yang mantap. Dapat 3 markah. Kenapa dapat 3 markah? Sebab dalam pendahuluan ini ada isu, kemudian ada takrib atau definisi konsep, diikuti tutup dengan arahan atau fokus soalan itu. Cikgu harap perkongsian Cikgu Shima ini dapat dimanfaatkan oleh pelajar. Ingat tuh, tengok betul-betul, fahami teknik yang diberikan oleh Cikgu Shima. Kita jumpa lagi bagaimana cara mengurai isi karangan Anda atau esei tidak berformat Anda untuk perenggan 2, 3, 4, 5. Bye-bye, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.